kami mahu juga menerbitkan pengalaman gabungan daripada pelbagai pihak agar memori ini tidak hanya terkubur pada 2018. Betul. Dan sentiasa mekar dikibarkan, ya, bagaikan kita yang menjadi kebanggaan kepada semua. Anda sedang mendengar Musim Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani. Bersama saya pada petang ini Harizah Muhammad Yusof daripada Penerbit USIM dan juga bersama saya Dr. Elina Husaini daripada Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, untuk membicarakan dalam segmen Biar Buku Bicara, iaitu buku Memoir Mizan Home Dubai, Solar di Carlton Middle East 2018. Pada petang ini kita akan membicarakan berkenaan buku yang telah kita terbitkan, iaitu Penerbit USIM telah terbitkan pada tahun ini. Tetapi pengalaman yang berada dalam buku ni sebenarnya pada tahun 2018 lagi. Jadi amat bertuah pada petang ini kerana kita akan berkongsi pengalaman sebenar daripada penulis Dr. Elina, yang bukan sahaja menulis pengalaman beliau bersama rakan-rakan lain, tetapi juga akan membicarakan pengalaman pahit manis, tentunya banyak pahit banyak manisnya yang akan kita kongsikan pada petang ini. Banyak pengalaman dan banyak bab yang ditulis oleh para penulis yang ke sana, yang terlibat secara langsung dalam penulisan Memoir Mizan Home Dubai. Dia bukan sekadar orang kata fantasi yang kita ungkapkan seperti cerpen, novel dan sebagainya. Ini merupakan pengalaman peribadi yang telah melonjakkan nama para pensyarah USIM, nama para pelajar USIM di persada antarabangsa. Jadi untuk memulakan sesi pada petang ini, Doktor, boleh bicarakan sedikit bagaimana agaknya kita boleh terlibat dengan acara yang besar ini, iaitu Mizan Home Dubai, dan kalau Doktor boleh corakkan sedikit bagaimana ataupun apakah sebenarnya Mizan Home Dubai ini, sebab kita sebagai orang kata warga USIM pun dulu apa sebenarnya Mizan Home Dubai, kenapa kita kena ke sana? Bukankah bila bawa orang kata pasukan yang besar tu memerlukan bajet yang besar? Jadi saya rasa ada dua soalan di sini. Tak apa, nanti kita santai-santai saja. Harap doktor boleh kongsikanlah pahit manis bagaimana kita terlibat dan apakah sebenarnya projek ini yang telah orang kata dilalui oleh para pensyarah kita dan para pelajar kita. Silakan doktor. Okay, terima kasih Puan Moderator, Puan Harizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin ketengahkan apa sebenarnya yang disebutkan Mizan Home ini. Jadi ini adalah sebenarnya salah satu pertandingan rumah solar yang dikendalikan oleh Dubai Electricity and Water Authority, iaitu DEWA. Dan ini sebenarnya kita mengambil sahutan cabaran melibatkan diri dalam pertandingan rumah solar edisi Timur Tengah. Jadi ini julung kalinya diadakan pada 2018, tetapi pertandingan ini telah dimulakan sejak 2017. Jadi ini merupakan salah satu pertandingan yang sangat lama tempohnya kita melibatkan diri. Jadi selama 2 tahun ini persediaannya memang dari segi kekuatan mental, fizikal dan juga kewangan menjadi salah satu challenges lah, maknanya kita kata cabaran. Tetapi apa yang istimewanya, pasukan-pasukan kami ini terdiri daripada pensyarah, terdiri daripada pelajar dan juga kolaborasi daripada Universiti Teknologi Malaysia, UTM, UTM Skudai, menyahut cabaran untuk menyertai pertandingan ini. Menarik. Kalau diikutkan apa yang Doktor utarakan tadi, ia merupakan satu orang kata peristiwa yang agak besar di persada antarabangsa. Bagaimana Dr. Elina dan pasukan mempunyai keberanian untuk mengambil risiko, sebab kita tahu bajet mesti besar, nak bawa pasukan kita yang tiada pengalaman juga mesti ada risiko. Jadi bagaimana tanggapan awal doktor menguruskan masalah ini sebelum bermulanya? Dari segi persiapan, dari segi segala-galanya lah, kalau doktor boleh kongsikan, nak hantar borang tu pun dah berdebar ke macam mana? Silakan doktor.
pada asalnya dari aspek pengalaman. Jadi saya secara individu dan juga salah seorang pensyarah yang lain, iaitu Arkitek Fadli, telah melibatkan diri dalam pertandingan rumah solar di China. Di China. Jadi bila kita mendapat salah satu jemputan daripada edisi tengah ni, kerana julung kalinya diadakan di Dubai, jadi kami merasakan bahawa inilah masanya sebuah jabatan seni bina dan juga fakulti yang termuda di USIM mengambil langkah selanjutnya untuk membawa pasukan ke edisi tengah. Jadi kami merasakan bahawa berdasarkan pengalaman-pengalaman kami, iaitu pensyarah-pensyarah yang daripada agensi kerajaan, menjawat jawatan di USIM, kita menggalas tanggungjawab ini, memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar agar menyatakan bahawa alang-alang menyeluk perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Betul. Kita masuk ke pertandingan solar ini agar menjadi iktibar dan memberi peluang kepada pelajar-pelajar USIM. Untuk menunjukkan bakat talent mereka di persada global, saya rasa. Betul tak? Betul. Ada tak masa tu, Doktor, perasaan ataupun timbul kata-kata ataupun yang orang kata yang merobohkan sikitlah perasaan. Kau nak hantar pasukan ke sana boleh ke? Besar tu. Bajet siapa nak bagi? Kos macam mana? Adakah ia bukan menjadi macam selingan lah perasaan? Sekejap hantar borang, sekejap tarik borang ke macam mana? Pada peringkat awal tu lah. Baik, pada peringkat awal tu, penyertaan ni bukan penyertaan seperti pertandingan yang biasa. Okey. Jadi kami kena membuat satu karangan dan selang beberapa minggu karangan ini telah diterima oleh edisi tengah, dan pada awalnya kami memang sepakat untuk memasuki pertandingan memandangkan kepada beberapa pasukan kejuruteraan yang perlu ikut serta. Itu membuatkan kami terpaksa berbincang dengan universiti luar sama ada kami ini akan masuk ataupun tidak layak. Jadi tetapi perkara ini tidak boleh terlalu lama. Jadi kami telah mendapat sokongan yang padu daripada pada waktu itu Plimji, pengarah Plimji, Profesor Madia Awangku menyatakan bahawa kita boleh. Jadi apa yang memudahkan pasukan kami ini, satu motivasi daripada pihak atasan pengurusan universiti. Sebulat suara mengatakan bahawa mereka akan membantu dari segi kewangan, sebahagian lah ya, dan juga hasil daripada kolaborasi dengan Universiti Teknologi Malaysia ini, kita mendapat satu harapan daripada mereka bahawa pasukan ini boleh diketengahkan dan boleh mencapai segala keperluan untuk ke edisi tengah. Betul. Maksudnya orang kata pentas sudah dibuka, gelanggang sudah tersedia, tinggal lagi kita menari kerentak mengikut irama tu. Dan saya rasalah Dr. Elina telah mengambil satu langkah yang, dan pasukan of course sudah tentu telah mengambil satu langkah berani dengan membawa pasukan fakulti baru USIM, bukan peringkat kebangsaan, ke peringkat antarabangsa terus. Betul tak? Jadi kalau di sanalah, bila kita sudah melangkah di sana, bagi saya kita tidak boleh orang kata nak tarik balik, tak boleh kan, sebab dia akan melibatkan image nama USIM dan juga mungkin juga akan meruntuhkan moral semangat pelajar yang tadi dah bersemangat. Saya sangat kagumlah melihat pasukan dan juga sebab daripada apa yang saya baca pada buku ni, sebagai editor saya memang menelusuri perjalanan. Dan saya tidak bosan apabila mengupas, menyunting buku ni. Bila baca buku ni, dia rasa macam, saya ni menyunting sampai saya lupa apa yang saya nak sunting, sebabnya seronok. Dan juga ada satu bab tu yang melibatkan salah seorang tak silap saya tangga pengajar, Tok Janggut. Saya dapat merasakan kemarahannya, pengalamannya, bagaimana untuk membentuk dan semangat sayangnya kepada pelajar untuk membentuk mereka sebagai seorang pelajar yang saya baca daripada buku ni merupakan orang kata zero pengetahuan, kosong pengetahuan dalam bidang yang dinyatakan, iaitu dalam bidang kejuruteraan dan sebagainya. Tapi
melihat semangat yang saya dapat rasakan melalui pembacaan ni Tok Janggut tu. Tok Janggut merupakan nama samaran Watak, nama watak yang digelar Tok Janggut, tapi nama sebenarnya Isyam Ali. Isyam Ali. Arkitek Isyam Ali. Seorang yang sangat berpengalaman dalam bidang architecture. Telah memberikan serasa semangat yang sangat jitu, dan bukan dia saja. Kebanyakan mereka yang berada dalam ni telah memberikan serasa jiwa dan raga lah untuk memastikan kejayaan Mizan Home di Dubai. Boleh Dr. ulas sikit tak bagaimana dari segi rempah, rencah? Bukannya sedikit, sebab bina rumah di sini, buka balik, kena bawa ke sana. Lepas tu bila saya baca ni ada pengalaman yang kurang menyeronokkan untuk sampai ke sana. Silakan Doktor untuk berkongsi sedikit dengan kami ketika itu. So ini adalah sebenarnya pertama kali kami satu pasukan menyertai pasukan ke peringkat antarabangsa. Jadi pada waktu kami yang hanya beberapa kerat saja pensyarah, lebih kurang dalam saya rasa tak sampai 10 orang. 10 orang saja. 10 orang pensyarah di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Dan pada waktu ketika itu dekannya adalah Profesor Kamaruzaman Seman. Ya, Profesor Dr. Kamaruzaman Seman. Dan juga kami mendapat bantuan daripada beberapa profesor lain, iaitu Profesor Azman dan juga daripada FSU. Okey. Dan juga beberapa pensyarah daripada FST, terutamanya Profesor Madiah Awangku. Dan mereka ini lebih eager, lebih maknanya bersemangat dan berkobar-kobar. Walaupun latar belakang mereka bukanlah daripada seni bina ataupun kejuruteraan. So ini yang membuatkan kami merasakan satu sokongan yang luar biasa. Yang membuatkan rasanya memang tak akan menarik dirilah, akan teruskan perjuangan sampai titik darah yang terakhir. Dan juga dan juga pensyarah-pensyarah kami yang terdiri daripada tadi wataknya yang dikatakan Tok Janggut. Ada Tok Haji. Mereka ini telah telah hampir 30 tahun pengalaman di industri sangat luar. Luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi satu musyawarah lah katanya dikumpulkan kami ni untuk berbincang secara teknikal, dan juga orang kata kalau dah menggalas tanggungjawab itu daripada awal mesti dihabiskan sehingga ke titik akhir katanya. Betul. Jadi memanglah ada sedikit pengalaman-pengalaman pahit, manis, getir, cemas, geram. Jadi semua itu bercampur gaul, tetapi alhamdulillah walaupun ada mendapat beberapa halangan dari segi kos daripada kos, harga, dan juga dari segi kekuatan minda, teknikal, bila di negara sendiri berbeza dari aspek pengurusannya. Bila tiba ke peringkat antarabangsa, maknanya pelbagai cobaan, cabaran tiba-tiba dan urusan tidak diduga. Urusan kita bersama pihak kontena. Di pengkalan-pengkalan Dubai. Jadi sangat mencabar waktu itu. Saya ingin kongsikan sedikit. Ada satu bab tu. Saya sangat berdebar bila doktor cakap kegeraman, ikut kegeraman. Ada satu peristiwa yang pasukan Malaysia menunggu bila di sana, saya difahamkan kita kena ikut masa. Maksudnya nak buat rumah di sana, nak pasang balik, kena ikut timing mereka yang telah letakkan. Tak boleh suka-suka nak buat waktu malam. Dalam masa yang sama, kontena kita tidak kunjung tiba. Bila kunjung tiba pula, drivernya tak sampai-sampai. Ada satu bab tu yang saya sangat suka baca, bagaimana Dr. Elina naik lori tu, lori kontena tu bersama dengan driver untuk memastikan pemandu tu sampai dekat kawasan tu. Saya dapat bayangkan bagaimana geramnya Dr. Elina. Kalau Dr. Elina boleh kongsikan sikit, dengan perasaan marah pun ada sebelum tu, bergaduh dengan pihak pengurusan di sana. Boleh tak Doktor kongsikan suasana kegeraman yang berlaku pada ketika itu? Okey, yang ini disebabkan oleh ada pihak pengurusan yang di Dubai tidak mendapat alamat yang jelas dan nyata. Dan pembinaan ini sebenarnya mesti berlaku dalam masa 14 hari. 14 hari sahaja? 14 hari saja. Sekiranya pembinaan ini telah melebihi, kita memang akan dikeluarkan daripada penyertaan. Jadi, waktu itu, hari pertama, sepatutnya kontena-kontena yang berada di pengkalan di Dubai itu telah
dapat dibawa Dapat barang-barang masuk ke tapak. Tapi pada hari pertama tak dapat lepas. Hanya negara Immigration. kita, Malaysia saja? Ada beberapa negara lain, ada 3 negara yang lain, tetapi dia membuatkan kita sedang berkobar-kobar di Cemas, tapak. betul. Tetapi cemas keadaan itu, hari pertama kita tak dapat menerima. Tak dapat buat apa-apa. Tak dapat buat apa-apa. Hanya bersidai melihat negara lain orang kata menukang rumah mereka di sana, sedangkan kita hanya menjadi pemerhati. Hari Dan kedua masa berjalan. masih lagi tidak dapat dibawa keluar kontena itu kerana pemeriksaan dan juga kelulusan daripada pihak imigresen. Belum dapat. Jadi bayangkan, Puan Moderator, bayangkan saya sebagai ketua dan desakan daripada 40 pelajar di sekeliling. Dan juga pada waktu itu saya memang berdoa dan berdebar. Bukan saja berdebar, saya rasa dah Ya. timbul Satu perasaan yang kelainan yang lain daripada yang lain. Jadi waktu itu memang Allah saja yang tahu di mana mereka telah mendesak saya beratus kita dah belanjakan untuk beratus ribu. Bukan beratus ringgit. Ya, beratus ribu telah dibelanjakan untuk keadaan ini. Dan juga kenapa tak sampai-sampai lagi. Jadi mungkin disebabkan ada kesilapan dari segi komunikasi, pengurusan dokumen dan juga mungkin dia katakan yang kami ni daripada Malaysia tidak dinyatakan kerana alamatnya patutnya beralamat bukan dari embassy. Jadi kat nampak situ, kecil, tetapi kerana disebabkan ada kedutaan, jadi beberapa pemeriksaan perlu dilakukan. Jadi pada waktu yang dapat dikeluarkan itu, bila kita telah menghubungi dengan pihak penganjur, memang waktu itu rasa dia dalam jiwa ni dah berkocak, bergelodak. Jadi dah tak boleh tunggu. Jadi saya terpaksa pandai cakap Arab ke, tak pandai cakap Arab ke, memang kita terjah je waktu itu. Alhamdulillah sampai ke titik akhir, salah seorang pegawai imigresen sudi membantu kami. Dan itu adalah hari ketiga. Hari ketiga awal pagi menyatakan bahawa kontena boleh dilepaskan daripada pihak kastam. Dan itulah mengambil masa selama 3.5 jam kami menunggu di pintu masuk tapak. Ya. Yang membuatkan Dr. Elina sanggup naik lori kontena tu untuk memastikan driver tu sampai. Ya, betul. Sebab apabila kontena telah sampai di pintu besar tapak di Al-Maktoum, sebuah padang pasir yang diperuntukkan untuk membina lebih kurang 20 buah rumah. 20 buah rumah. Jadi waktu ketika itu salah satu lagi halangan adalah disebabkan PAS kita, sebab negara-negara lain telah dapat masuk melalui PAS pada hari pertama. Jadi disebabkan kelewatan, jadi terdapat sedikit lagi halangan PAS untuk masuk ke tapak. Tidak diberikan. Dan mereka berdebat kenapa, mengapa lewat dan apa yang nak kena dokumen untuk ditandatangan. Jadi ini membuatkan bukan saja cemas, dia jadi cemas bertukar kepada geram pun ada kan. Marah. Ya. Sebab bayangkan 14 hari, 3 hari telah kita bazirkan begitu saja tanpa membuat apa-apa. Okey, ada satu bab ataupun satu paragraf ataupun apalah cerita yang saya namakan dalam ni, Doktor, momen yang sangat mengharukan yang sebagai editor dan sebagai pembaca, bila saya baca buku ni, ada satu peristiwa yang menyebabkan dada saya bila bendera Malaysia dikibarkan. Bila ada wakil Yusif naik, kata saya ke pentas untuk mengibarkan bendera Malaysia disebabkan kita telah terpilih ke peringkat seterusnya atau macam mana? Doktor boleh kongsikan tak saat itu dan momen yang indah pada saat itu? Okey, sebenarnya pertandingan ini disertai oleh 64 negara yang lain. 64, ramai ya? Dan disaring sehingga 20 sahaja yang terpilih untuk ke peringkat terakhir. 20 Salah satunya adalah pasukan Mizan Home yang terdiri daripada USIM dan kolaborasi dengan UTM. Jadi waktu ketika itu
bila nama Usim ya sebab dia adalah ketua kepada pasukan ini dilaungkan, jadi dengan perasaan yang sebab dan gembira itu diwakili oleh ketua pelajar kami pasukan Mizan Home, dikibarkan bendera Malaysia dan pada ketika itu semua saya rasa ramai peminat daripada negara-negara lain bila bendera Malaysia dikibarkan, mereka berdiri, bersorak dan bertepuk tangan. Jadi waktu itu terasa sayangnya dengan Malaysia. Sayangnya, bangganya bila bendera kita dikibarkan di negara orang. Satu lagi segmen senario yang di mana kontena yang kita dah tunggu selama 3 hari itu baru muncul di tapak. Dan pada ketika itu bila kontena telah diturunkan dan bendera kita dinaikkan, waktu itu secara tak langsung pelajar-pelajar kita menyanyikan lagu Negaraku. Jadi terasa macam, ya Allah, memang usaha ini telah dikabulkan. Allah telah mengizinkan, memudahkan 40 pelajar berada di tapak. 40 orang pelajar. Ya, dan juga kita merasakan bahawa inilah masanya bersama-sama berganding bahu untuk membina sebuah rumah yang bukannya besar tetapi mempunyai 1001 makna yang tersirat. Ya. 1001 makna yang tersirat tu sangat besar maknanya, doktor. Tersurat dan tersirat. Yang lebih kita nak ialah yang tersirat tu. Ada yang saya baca juga ketika menyunting buku ni dan berkali-kali ketika membuat bacaan proof juga, doktor. Saya tertarik juga dengan kisah pengalaman student kita, pelajar kita yang berada di sana, yang sebenarnya ada yang tak pernah keluar negara, tak pernah naik kapal terbang dan berada di satu tempat yang terasing. Sangat-sangat jauh daripada keluarga, jauh daripada segala-galanya, di mana mereka belajar berdikari. Ada peristiwa mereka bukan terpaksa harus memasak sendiri, dan juga peristiwa di sana yang menyebabkan mereka berlakunya cerit-berit. Mungkin doktor boleh ceritakan sedikit pengalaman di sana menguruskan para pelajar kita, sebab nak kos murah kita kena masak sendiri, dan juga bantuan-bantuan daripada mereka yang berada di sana ataupun orang yang berada di sini. Sebab saya difahamkan ada kita bawa quote and quote doktor yang telah menabur bakti di sana untuk merawat para pelajar kita. Silakan, doktor. Jadi dalam 40 pelajar ini saya rasa 80% daripada mereka adalah pertama kali melangkah kaki ke luar negara dan juga menaiki kapal terbang. Jadi ini merupakan satu, bukan katanya halangan, cabaran kepada mereka untuk berganding bahu mengatasi beberapa halangan seperti cuaca yang sangat asing, tak sama dengan Malaysia kan. Dekat Malaysia mungkin pada ketika itu baru 27 darjah, tetapi bila tiba di sana sehingga bawah 15 boleh saya katakan. Jadi ketika itu pelajar-pelajar sedang mengadaptasikan cuaca dan juga bagaimana keadaan berdikari dari segi makanannya, mentalnya, fizikalnya, dan terpaksa kita katakan berjimat cermat, mengikat perut. Mengikat perut. Kerana ada satu sesi ni, ada satu keadaan yang memang kami masak setiap hari, tetapi apa yang bukan nak kata terlampau sedih, sebab kat sana ada juga peluang-peluang kita boleh membeli makanan di kedai-kedai, tetapi disebabkan harga yang terlampau tinggi, jadi kami memang masak sejak daripada jam 2 pagi. Jadi perjalanan antara tempat penginapan kami dengan tapak adalah 1 jam, menaiki bas yang kami sewa. Jadi persediaannya sepatut bermula daripada 10 malam. Jadi pukul 2 pagi kita dah siap dengan persiapan, dah start memasak, telah mula memasak, dan jadi masakan itu adalah untuk sarapan pagi, makan tengah hari dan juga makanan malam. Jadi ini merupakan salah satu tugasan harian yang kita dah agihkan. Jadi pada agak besar, macam mana, doktor? 3 menu untuk berapa orang? Untuk dalam lebih kurang 40 orang. Ya, 40 orang. Dan ketika itu salah seorang daripada tukang masak lah kita katakan, menghadapi sakit darah tinggi. Jadi memang terpaksa
kita shift, kita maknanya menukarkan penjadualan, dan juga saya terpaksa juga turut serta. Yang tak pandai masak jadi pandai masak. Okey, baik. Jadi waktu ketika itu bila kita sampai ke Dubai, tapak di Al Maktoum, mungkin disebabkan perubahan cuaca yang mendadak dan cara penyediaan kami, makanan yang dibawa itu basi. Jadi bayangkan susah susahnya basi di tempat orang, lepas tu nak kos untuk 40 orang bukan murah. Okay. Kerana satu kepala mereka menganggarkan lebih kurang RM50 Malaysia. RM50 Malaysia. Jadi kali 4. Ya. 40. Ya. Jadi lebih kurang RM2,000 dibelanjakan pada hari itu. Tersebut. Ya. Salah satu hari tersebut. Jadi ini merasakan bahawa sangat besar cabaran, ya. Dan pada masa sama ada juga pelajar-pelajar yang mungkin disebabkan cuaca yang berbeza ini nak diadapkan, nak adaptasikan dengan keringat dan juga fizikal tu mengalami cerit-berit, demam. Jadi untuk pengurusan pembinaan ini mengalami cabaran fasa kedua, iaitu kekurangan tenaga pelajar. kerja. Kekurangan tenaga pekerja. Sebab saya difahamkan tenaga kerja kita totally bergantung kepada para pelajar yang kita bawa dan juga para pensyarah yang jadi orang kata sebagai guide lah untuk mereka di sana. Dan saya sangat terkesan melihat kekuatan mental, bukan saja fizikal. Fizikal takkan kuat kalau mental tak kuat. Kan doktor terpaksa berdiri dan memanjat. Bagi saya bukan perkara yang mudahlah memanjat bangunan yang tak siap untuk menyiapkan projek tersebut. Salah satu juga yang saya dapati daripada buku ini adalah sokongan daripada kedutaan kita di sana dan juga rakyat Malaysia di sana. Yang telah memberikan tajaan mungkin dalam bentuk makanan dan juga kewangan. Boleh doktor ceritakan sikit siapa yang mungkin terlibat dalam orang kata sokongan kepada student dan pensyarah kita di sana? Syukur Alhamdulillah kita juga telah mendapat beberapa tajaan dan juga sokongan, terutamanya daripada pihak Embassy Malaysia, kedutaan wakil kedutaan Malaysia. Mereka telah memberi kita peluang untuk mereka telah menjamu selera sebenarnya kepada pasukan kami, dan juga terdapat personality daripada pihak Dubai itu sendiri. Pihak Dubai. Ya, maknanya perseorangan yang telah bermestautin di Dubai. Rakyat Malaysia yang telah bermestautin di sana. Beliau adalah juga salah seorang pilot, seorang juru terbang di Emirates. Jadi mereka telah membantu dari segi makanan dan juga perseorangan yang saya rasa daripada Sharjah University telah memberi pelbagai bantuan dari segi maklumat dan juga katanya mana-mana kedai ataupun yang mereka telah mengenali untuk memberikan sumber dari segi material. Jadi ini kenapa saya cakap material, sebab tadi Puan Hariza kata telah dibawa oleh kontena. Disebabkan climate juga, kita terdapat beberapa material kita tidak sempurna keadaannya bila berada 1 bulan di atas kapal. Rosak. Dan juga disebabkan oleh pengembangan udara, moisture. Jadi ini menyebabkan dinding-dinding yang kita patut naikkan di tapak tidak boleh digunakan lagi. Itu satu kos lagi. Itu tambahan kos. Jadi ini merupakan salah satu debaran cemas. Duit pun tidak ada, kami pun tidak membawa duit yang terlampau banyak. Jadi betul-betul cukup-cukup saja. Cukup-cukup makan katanya. Jadi inilah yang mengatakan bahawa hidden cost yang kita tak kos tersembunyi yang kita tidak jangkakan berlaku. Sebab bila kita andaikan contohnya dinding yang doktor cakap tadi yang kita buat dah orang kata selengkapnya di sini, konon-konon ni sampai sana kita boleh gunakan balik. Actually tak ada kos lah di sana. Tapi disebabkan perubahan cuaca dan lamanya berada dalam kontena, perjalanan dan sebagainya, rosak, itulah yang kos yang tersembunyi. Kalau saya boleh sebutkan juga, ada satu pengalaman yang saya baca juga, iaitu kita juga mendapat bantuan daripada, kalau tak silap saya, isteri kepada Profesor Dr. Kemaruzaman yang telah menjadi doktor kepada pelajar kita di sana. Boleh doktor huraikan sikit? Kami sangat menanti dekan kami
pada ketika itu untuk bersama-sama, dan mereka telah berlepas seminggu selepas kami berada di sana dan bagaikan orang mengantuk di Sorongkan Bantal. Ya, di mana pelajar-pelajar kami ramai juga yang menghadapi cedik berit dan juga demam serta darah tinggi. Jadi ketibaan isteri kepada mantan dekan FCAP ni adalah sebagai seorang doktor dan mereka beliau sebenarnya merawat, bukan saja membawa baju tetapi bawa alatan-alatan, ubat-ubatan dan juga alatan. Jadi saya rasa mereka sangat membantu. Beliau sangat membantu kepada pasukan kami dan mereka terpaksa mengadakan satu klinik di dalam kemah kami. Jadi bukan setakat pelajar, pensyarahnya juga tak sihat. Jadi kita pun adakan satu sesi untuk mengesan saringan kesihatan di situ. Alhamdulillah. Apa yang saya nampak di sini, dokongan secara tidak langsung. Kita tidak terjangkakan, tiba-tiba ada sahaja sokongan yang datang daripada pelbagai pihak, termasuklah mereka yang tidak terlibat pada awalnya. Dan kalau doktor boleh nyatakan juga mungkin dokongan ataupun sokongan daripada pihak pengurusan USIM secara individu yang mungkin datang daripada Profesor Dr. Rushadah dan sebagainya yang mungkin memberikan bantuan awal. Sebab saya difahamkan negara-negara lain mempunyai kekuatan dana. Maksudnya macam Amerika Syarikat tu mempunyai suntikan dana yang agak besar daripada penaja-penaja mereka. Maksudnya duit jangan risau. Tapi kita memang kena risau. Kalau doktor boleh kongsikan sedikit berkenaan tu. Seperti negara-negara lain, Amerika Syarikat, Arab Saudi, mereka telah juga mendapat sokongan dan juga bantuan daripada pihak kontraktor. Dan ini apabila kami sampai ke tapak, bila melihat kepada harga tenaga kerja kontraktor-kontraktor di sana sangat melambung tinggi. Jadi sangat mahal. Jadi kami merasakan bahawa 40 orang pelajar dan juga seramai 11 orang pensyarah gabungan UTM dan juga USIM ini sudah cukup. Tetapi apabila kita merasakan bahawa terdapatnya pelajar-pelajar yang telah sakit dan kekurangan ini, memandangkan kepada kekurangan kos, kekurangan dari segi kewangan yang kita hadapi, jadi kita merasakan bahawa strategi telah diubah. Itulah munculnya watak Tok Haji dan juga watak Tok Janggut untuk mengubah susunan perjalanan. Dan pada masa yang sama kita juga telah mendapat panggilan daripada mantan NC USIM, iaitu Datuk Musa. Beliau ini adalah orang sebenarnya mengatakan tulang belakang kami yang daripada awal sehingga ke titik terakhir ini memberikan sokongan padu tanpa henti dan mendoakan kami. Dan juga yang kedua adalah daripada Datuk Rushadah, mantan TNCPI. Jadi beliau ini adalah juga memberi sokongan hebat kepada kami dan bersama-sama kami sehingga ke lapangan terbang Kuala Lumpur. Sebab tu kami mahu berlepas. Ya, sebab saya dah baca bahagian tersebut yang pada saat-saat akhir di lapangan terbang pun ada kos yang terpaksa dibayar disebabkan lebihan muatan dan sebagainya yang kemudiannya telah dibantu oleh Profesor Datuk Rushadah ketika itu. Saya rasa memang telah dimudahkan perjalanan kami di saat getir panggilan terakhir pasukan kami untuk menaiki kapal terbang. Apabila telah diumumkan bahawa berat barangan itu telah melebihi daripada hadnya. Dan kalau tak silap saya, tambahan 2,000 diperlukan ketika itu. Jadi terpaksa memohon bantuan daripada mantan TNCPI USIM, iaitu Datuk Rushadah. Dan beliau sangat membantu, terus membuat pembayaran melalui kad kredit. Jadi ini saya rasa salah satu penguat. Dan di dalam hati kami kena pergi ke sana, menjejakkan kaki dan membawa balik sesuatu nanti. Jadi saya rasa
salah satu kekuatan yang patut tersimpan, tersemat bahawa kami perlu menghabiskan sehingga ke titik akhir. Ya. Tidak boleh balik sebelum orang kata berpancat silat. Kalah menang itu belakang kira, betul tak? Betul. Okey, sehingga terbitnya buku ni. Sebelum tu saya rasa doktor sendiri dan pasukan tidak terfikir pun kata akan menerbitkan pengalaman ni. Apa agaknya cetusan yang membuatkan pengalaman yang sangat berharga itu dijadikan orang kata sebuah tetapan dalam bentuk buku untuk rujukan kita? Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit. Walaupun lambat 2018 tapi alhamdulillah likunya panjang terbitnya buku ni, terhenti jalan balik, betul tak doktor? Betul. Jadi doktor boleh kongsikan sedikit perjalanan menghasilkan buku ini. Jadi buku memoir ni memang khas diterbitkan untuk mengabdikan pengalaman-pengalaman dan juga untuk mengulas semula apakah perit manis yang telah dilalui oleh pensyarah dan juga pelajar. Mempunyai 15 bab dan hanya ada 11 pengarang. Dan mereka ini sebenarnya mewujudkan watak-watak yang tersendiri. Dan ini adalah peluang pertama kami yang berlatar belakangkan teknikal. Okey. Pertama kalinya menghasilkan buku yang berbentuk memoir. Jadi ini adalah sebenarnya saya rasakan kejayaan dan juga sokongan daripada perpustakaan pengarah perpustakaan USIM, iaitu Ketua Pustakawan. Ketua Pustakawan Datin Nur Azhar Momin. Beliau menyatakan bahawa ini adalah peluang emas yang patut dikongsikan bersama dan dikendalikan oleh pensyarah-pensyarah. Jadi melalui buku ini yang diterbitkan, pelbagai segmen, pelbagai situasi boleh dialami bersama, dan kami memang sengaja mengajak pembaca-pembaca untuk berada di dalam alam ini. Jadi maknanya 15 bab ini bila pembaca telah membaca keseluruhannya, bagaikan mereka berada di Dubai juga. Mereka boleh, kalau melihat daripada bab pertama sampai ke akhirnya, kita boleh melihat langkah-langkah perjalanan sebelum berjaya, orang kata pasukan kita berada di peringkat akhir yang berada dalam kategori yang kata senarai pendek. Dan perjalanan buku ini bukan sesenang kan doktor? Seingat saya kita beberapa kali berbengkel macam doktor cakap tadi, orang-orang sains atau orang-orang arkitektur untuk menulis sesuatu yang emosi agak susah, tapi akhirnya alhamdulillah berjaya. Yang bagi saya buku ini telah melekapkan emosi kita apabila kita membaca. Daripada bab pertama, daripada pengalaman awal pendahuluan daripada Dr. Elina dalam buku ini, bagaimana beliau menghantar borang, menunggu keputusan JKPU lulus ke tidak lulus, dan sehinggalah ke akhir. Saya rasa pembaca telah dibawa sebaiknya, bermula daripada awal peristiwa sehinggalah ke akhirnya. Akhir kata, kalau doktor boleh, apa-apa lagi yang doktor nak kongsikan? Mungkin saya akan berkongsi sedikit tentang beberapa pengalaman bersama industri. Jadi ada beberapa industri, Zod Engineering dan juga Mac Construction, mereka telah menggunakan kewangan sendiri untuk bersama-sama kami, terutamanya Zod Engineering. Selama sebulan mereka memberikan tenaga pekerja seramai 2 orang untuk bersama-sama kami membina rumah, kerana mereka akan membuat beberapa sistem-sistem yang perlu dipasang. Dan juga pada masa yang sama, beberapa individu yang telah juga bersama-sama memberikan sokongan dari segi keuangan. Dan juga kewangan ini adalah penting untuk kami membeli barangan-barangan yang berada di Dubai. Dan juga kami di sini saya suka untuk menyatakan bahawa terdapat 14 industri yang telah menyumbang untuk kami menempah beberapa sistem-sistem yang tidak boleh dipakai sewaktu berada di Dubai. Kita ada, kalau kat sini doktor ada, kalau tak silap saya, 23 penaja yang telah menaja kita projek ini dalam pelbagai bentuk. Betul? Betul. Kesemua 23 ni berada di Malaysia, syarikat kita? Betul. Berada di Malaysia. Dan apa bentuk tajaan mereka?
tajaannya berbentuk barangan, barangan dan juga kewangan, dan juga promosi, promosi. Jadi selain daripada pengalaman dari di pembinaan, terdapat juga pelajar-pelajar kita ada juga saat manisnya interaksi hubungan antara industri dan juga pelajar, dan ada juga yang sehingga membuahkan satu jalinan mesra, maksudnya kawan menjadi kawan yang lebih rapat. Dan juga hubungan silaturahim antara pelajar dan juga industri-industri di Dubai. Jadi ini sebenarnya akan memberikan satu perluasan minda dan juga orang kata networking, skill komunikasi dan hubungan strategik. Betul. Sebab dalam masa yang sama saya melihat projek ini bukan saja menempatkan projek rumah Mizan. Dalam masa yang sama seperti Dr. malukan tadi, kita telah membuka jaringan, memberikan skill kepada para pelajar kita bagaimana untuk berinteraksi dengan masyarakat antarabangsa dalam pelbagai bentuk. Rumah Mizan ini sebagai platform sahaja untuk, maksudnya platform untuk projek, tetapi telah membuka banyak peluang-peluang dan kelebihan lain kepada para pelajar kita untuk berada di peringkat antarabangsa. Saya rasa untuk mengakhiri bicara kita pada segmen podcast ini, boleh Doktor kongsikan yang terakhir ataupun apa saja ucapan terima kasih ke Doktor untuk apa-apa saja berkenaan penerbitan buku ini. Silakan. Okey. Ceritanya pada bab yang terakhir ini adalah kenangan yang paling manis kerana pasukan ini telah dinobatkan sebagai People's Choice Award. Dan julung kalinya kami menerima pengiktirafan di peringkat antarabangsa yang lebih manis. Pada ketika itu mantan TNCPI Datuk Prof. Rosyada bersama-sama dengan kami pada hari itu. Pada hari terakhir. Hari terakhir dan menerima pingat tersebut. Okey. Dan ini adalah merupakan satu kenangan yang 1000 makna bagi kami. 1000 makna yang akan terukir selamanya dalam kenangan kepada para pelajar dan juga para ahli akademik yang terlibat ketika itu. Dan saya secara khususnya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan kolaborasi UTM, kepada pihak pengurusan tertinggi USIM yang sebenarnya menjadi tulang belakang kami, Fakulti Kejuruteraan Alam Bina, Jabatan Seni Bina dan juga jabatan lain yang telah memberi sokongan daripada Fakulti Syariah dan Undang-Undang dan juga Fakulti Sains Teknologi. Dan saya merasakan bahawa ini bukanlah satu yang perlu disorokkan, sebab tu kami mahu juga menerbitkan pengalaman gabungan daripada pelbagai pihak agar memori ini tidak hanya terkubur pada 2018. Betul. Dan sentiasa mekar dikibarkan bagaikan kita menjadi kebanggaan kepada semua. Terima kasih banyak Dr. Elina kerana bersama penerbit USIM dalam sesi perkongsian Biar Buku Bicara dalam segmen podcast. Memoir Mizan Home Dubai ini sebenarnya para pembaca kita telah ubah, kalau Doktor ingat kita telah ubah tajuk pada awalnya yang ringkas tu supaya orang lebih melihat makna apa itu Mizan Home Dubai. Dan alhamdulillah setelah melalui ranjau dan duri, buku ni akhirnya berjaya diterbitkan juga walaupun mengambil masa sedikit. Alhamdulillah dengan penuh sabar dan dengan penuh tidak orang kata lelah untuk mengubah, walaupun ditegur, diubah beberapa kali. Alhamdulillah terhasilnya buku ini. Dan saya mengajak para pembaca sekiranya ingin mendapatkan buku ini boleh dapatkan buku Memoir Mizan Home Dubai di bookstore kami, penerbit USIM, dan juga boleh melawat kedai buku kami di USIM sendiri. Sekian, kita berjumpa lagi dalam segmen Biar Buku ulangan ni. Semoga kita berjumpa lagi dalam segmen Biar Buku Bicara podcast USIM. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Elina.